syarahan saya pada kali ini adalah berkaitan dengan light and shadow, cahaya dan bayang-bayang. Jadi sebenarnya ada tugasan yang saya bagi. Itu saya nak sarah sikit bahagian light and shadow ni. Light and shadow ni adalah satu subjek yang menarik lah kalau anda pandai buat. Saya sarankan sebelum buat tugasan ni, sila buat rujukan kat mana-mana dalam internet yang berkaitan dengan light and shadow in fotografi. Nanti akan dapat idea yang menarik lah daripada situ. Cumanya saya nak jangan tiru budak-budak, dapat idea dan buat sendiri dengan konsep yang agak berlainan sikit lah. Okey, tips dia untuk dapatkan gambar yang menarik masa buat projek ni adalah, yang pertama sekali anda kena cari cahaya yang kuat. Okey, jangan cari cahaya pokok tak jadi. Dia kena cari cahaya yang pada waktu tu memang cahaya tu sangat kontras, dan bila cahaya tu kuat, cahaya matahari tu kuat, dia akan timbul bayang yang tepi tu akan jadi gelap. Cuba cari situasi yang macam tu. Kalau anda buat gitu, cuba belek dekat internet gambar-gambar yang seakan gitu lah. Jadi itu adalah salah satu yang anda boleh buat. So tempat mana nak dapat situasi gini? Dalam rumah boleh. Dalam rumah kadang-kadang suasana rumah tu dia ada cahaya dekat atap dulu kan, tembus sikit, ada cahaya masuk, nampak jalur kan, kena atas lantai, rumah kampung habis dia. Tu adalah satu tempat yang menarik kalau nak rakam. Saya bagi contoh gini lah. Katakan cahaya tu turun daripada atas, kena dekat lantai rumah tu. Macam mana nak ambil gambar ni, nampak dramatik kan? Ambil kursi, contoh, letak dekat cahaya tu. Sama ada nak ambil kursi tu saja, ataupun nak bagi menarik lagi, atas kursi tu letak kucing, ataupun panggil sesiapa, adik ke siapa tu, duduk atas kursi tu. Tapi cara duduk tak boleh duduk kodok gitu, dia kena duduk yang ada aksi sikit. Jadi gambar tu lagi menarik. Kemudian dari segi angle tu mungkin letak dekat apa ni, row optics, ataupun awak ambil kursi yang tu sana, ambil dua celah kursi ni untuk dapatkan image sana. Itu dipanggil konsep framing punya konsep. Itu lagi menarik lah gambar tu, daripada ambil gambar just orang duduk atas kursi saja. Ada benda-benda lain, nilai tambah lagi awak boleh ubah situ. Dan gambar tu pula anda kata boleh belaka, nak buat black and white pun boleh, nak buat warna boleh. Kalau nak buat warna, kena bagi baju itu kontras. Contohnya yang lain semua hitam putih, tiba-tiba dia pakai baju merah. Tu menarik. Pasal dia timbul, baju merah tu timbul daripada gambar tu. Ataupun kalau tak ada baju merah, tukar pada black and white, apa menarik juga. Dua-dua boleh. Okey, itu salah satu idea lah. Dan tidak semestinya dalam rumah. Kalau di luar rumah pun, contohnya kita tengok gambar dekat apa getah kan, dalam bila waktu tengah hari, ni tengah hari biasanya cahaya tu jatuh daripada celah-celah daun tu, jatuh ke tanah. So mungkin masa tu kena dekat bekas getah tu, panggil seorang pelakon tengah duduk noreh. Tu menarik. Itu lah maksud saya harap awak faham lah. Okey, yang keduanya adalah untuk gambar menarik, anda kena tunggu sehingga
cahaya matahari itu jatuh. Kenapa kena tunggu waktu tu? Kerana bila matahari jatuh, waktu ni dipanggil, biasanya lewat awal pagi ataupun lewat petang. Waktu ni dipanggil golden hour. Cahaya waktu tu kuning je. Kenapa golden hour ni menarik untuk ambil gambar? Kerana pada waktu tu, bila bayang jatuh rendah, dia punya bayang tu jadi panjang tau. Panjang tu. Gambar tu kalau awak ambil menarik. Memang dramatik punya gambar tau. Lepas tu awak boleh main dari segi white balance sikit, bagi kuning-kuning sikit. Apa tak? Keemasan. Gambar awak tu jadi keemasan. Bayang tu awak pakai snapseed, bagi dia gelap lagi. Dan cahaya tu bagi kuning. Saya awak boleh bayang ni gambar ni macam mana. Awak cuba tengok golden hour, gambar-gambar yang berkaitan dengan golden hour. Taiklah shadow with golden hour. Shadow with golden hour. Contoh lah tu. Macam mana contoh dia, katakan matahari sana kan, matahari belah sana. Tiba-tiba adik awak naik basikal, awak ambil daripada matahari belakang, membelakangi adik awak tu. Basikal duduk depan awak, adik awak tengah bertokak kat basikal tu. So bayang tu akan mari ke arah awak tu. Awak bayang kan, memang menarik. Okey, seterusnya fokus tempat cahaya paling cerah pada objek tu. Contohnya gini lah. Katakan saya duduk gini ya. So cahaya suluh cahaya pada muka saya. Jadi suluh ni di banyak tempat yang ada suluh ni. Tapi dalam banyak tempat kat muka saya ni, ada satu tempat, katakan sini tempat yang paling cerah sekali. Jadi awak fokus tempat yang paling cerah tu. Ingat tak masa saya ajar dulu, kita guna spot meter. Saya rasa telefon pun boleh guna kaedah tu. Awak pergi rapat sikit, ambil bahagian tu saja. Apa yang jadi adalah tempat tu akan jadi natural. Okey. Tempat yang lain-lain tu dia akan jadi makin gelap. Makin gelap. Jadi dia akan dapat satu efek yang sangat menarik. Sangat menarik. Itu adalah salah satu benda yang awak boleh cuba juga. Dan tidak semestinya subjek orang. Boleh jadi subjek still life, boleh jadi subjek binatang, boleh jadi subjek di luar rumah awak, atas kreativiti awak lah. Cuma saya nak awak buat research. Apa-apa hal sebelum ambil gambar, sila buat rujukan. Saya tengok dalam kerja yang dihantar tu, ramai yang masukkan kerja yang menarik. Saya ucapkan tahniah lah. Tapi macam biasa kan, dalam ramai yang menarik tu, ada yang ambil sambil lewa dia. Ikut rasa Allah, esok ni nak kenapa ni ambil gambar dia. Dia pun pandang atas meja tu, ambil dia pakai ambil gitu je. Jadi saya boleh tengok sekilas pandang tu, tahu dah orang yang rajin dan orang yang ambil on the spot. Tak usah tipu kan. Maknanya saya boleh terus dapat tangkap ni orang yang macam ni. Bila masa dia ambil, berapa lama dia ambil. Kalau yang dapat markah tinggi tu, saya tahu dia banyak preparation dia kena buat. Tapi dah lah, susah sangat sebenarnya. Cuma dia ada sedikit usaha kan. Sedikit usaha, dia tengok, dia study gambar-gambar, dia cuba ulang balik dengan apa yang dia ada. Dan hasilnya sangat mengujakan lah. Jadi mensabar lah dapat markah tinggi 90 lebih, hampir 100%. Sedangkan yang tadi, yang sambil lewa tu, dapat 40 lebih. Tapi kalau 40 lebih fail jawab dia ulang balik nanti dah dapat lah degree awak tu. Susah lah. Apa salahnya usaha sikit dalam subjek ni. Sebab bila awak mahir subjek ni, awak tak rugi apa-apa pun. Jadi subjek yang saya ajar ni boleh pakai untuk benda lain walaupun masa awak dah tua nanti.
Okey, seterusnya apa yang awak boleh buat lagi adalah cuba tengok dekat dinding rumah ke, dekat bangunan ke. Bila cahaya tu kontras kan, dia mewujudkan satu pattern. Pattern. Katakan naik tangga tu ada ring-ring, ada apa ni, jalur-jalur kat tangga kan. Bila matahari daripada sana suluh dekat jalur-jalur tu, dia akan membuatkan jalur-jalur pada dinding tu. Tu pattern. So benda gini awak boleh ambil juga. Gambar akan jadi menarik. Dia menjadikan gambar awak tu abstrak. Dan bila awak ambil gambar macam tu, tengok dulu dalam kedua keadaan. Okey, satu lagi semua saya lupa. Bila ambil gambar, pastikan ambil gambar menegak, dan juga dalam masa yang sama ambil gambar melintang, dua-dua. Jadi nanti awak tengok mana yang terbaik antara dua tu. Kalau tidak, nanti awak ambil satu je, tiba-tiba awak rasa lawa menegak ni, tiba awak nak crop tu, jadi bila gambar awak crop, jadi banyak rugi. Sedangkan bila awak ambil dalam keadaan portrait, dia punya hasil tu lagi menarik daripada awak crop. Bila crop, ada yang benda yang hilang tu tau, pasal dia dah awak tercrop tu, memang ada, terpaksa buang. Okey, kemudian ambil gambar dalam rumah pun boleh, tapi awak kena tunggu low light. Maknanya macam yang tadi golden hour tu mungkin awak ambil kat luar. Ni dalam rumah, awak kena tunggu cahaya jatuh, dan cahaya tu akan menembusi tingkat rumah kan, tingkat rumah ke apa. Awak cuba ambil pada waktu tu. Itu pun suasana yang menarik juga. Dan boleh ambil secara backlighting. Maknanya awak tak perlu ambil dalam keadaan cahaya tu mai ke sana, awak ambil mengiring. Boleh juga ambil menghadap betul-betul ke arah matahari tu, tapi ada subjek depan tu yang sama macam tadi lah, yang nampak cahaya tu apa dia, bayar tu mari kat awak tu. Gitu, cantik kan. Kemudian masa edit dekat Snapseed tu, awak boleh tukar white balance dia. Awak nak buat white balance kuning pun boleh, nak buat white balance biru pun boleh. Tu menarik tak? Ataupun nak mesti jadikan dia black and white, tak ada masalah. Okey, seterusnya adalah awak boleh buat juga dengan mengambil sebahagian daripada subjek. Maksudnya sebahagian macam mana tu? Katakan matahari daripada sini. Sekejap, balik macam ni Okey, sini suluh saya. So, bila gitu, bayang mesti banyak belah ni kan. Jadi awak cuba adjust muka awak tu, biar bayang tu jadi separuh ada cahaya, separuh gelap. Kemudian dekat muka ni, awak cuba ambil satu benda, cardboard ke apa ke, awak potong sikit, mungkin biar nampak jalur. Benda tu semua awak boleh ajar. Awak kena tengok dalam internet macam mana trik fotografer dia olah balik, dia buat satu trik yang mana hasil daripada gambar yang diambil tu, orang tengok jadi terpegung tengok, dia buat macam mana. Padahal benda tu dia ditipu je. Dia ambil satu benda tu ada lubang-lubang, cahaya masuk ke dalam lubang tu. As simple as that lah. Okey, seterusnya awak juga boleh ambil gambar. Okey, gambar tu bila awak ambil dah siap, awak cuba flip pusingkan dia. Contohnya macam ke abstrak. Kalau awak tak flip, mungkin dia nampak, orang tahu lah, ni gambar ni. Okey, apa kata awak tengah terbalik dengan dia,
Jadi abstrak tu lagilah menjadi satu misteri. Orang tengok kat mana benda apa. Biar jadi macam tu. Biar jadi misteri pada orang yang tengok tu. Kalau boleh buat gitu memang satu usaha yang kreatif lah daripada awak. Gitu senang cerita. Okey, kemudian itu cerita tadi tu adalah sekitar waktu siang lah, atau pagi hinggalah ke lewat petang. Tapi apa kata kalau awak rasa nak malam? Macam mana nak malam? Sedangkan malam cahaya payah nak buat apa ni, nak dapatkan shadow yang keras kan. Jadi boleh awak kena guna artificial light. Apa maksud artificial light tu? Cahaya tiruan yang awak buat sendiri. Macam mana maksud tu? Kalau fotografer dia ada flash kan, dia ada flash, dia panggil off flash camera, sini tekan flash nyala. Itu antara cahaya tiruan yang dia boleh create. Tapi kalau malam awak tak ada apa, antaranya yang awak boleh buat adalah pakai lampu suluh lah, lampu bicik kan. Tu pun boleh menghasilkan gambar yang menarik. Tapi pastikan awak kena cari sudut yang betul. Mungkin lampu, sebahagian dari lampu rumah awak tu awak kena padamkan, supaya nampak cahaya tu, dan dia akan create satu suasana yang agak misteri ya. Dan tu adalah contoh di antara gambar-gambar yang awak boleh hasilkan dengan menarik. Saya cadangkanlah awak cuba tengok YouTube ke apa, macam mana nak hasilkan gambar yang lebih menarik dengan cara yang ringkas, kata orang, the quick solution to get a better picture. Cuba cari apa ni, dengan menggunakan keyword yang tertentu lah. Kalau awak rajin, InsyaAllah awak akan jumpa dan awak akan lebih cepat pandang. Okey, so saya rasa itu saja untuk penerangan ringkasnya berkenaan projek yang akan awak buat. Cumanya suka cerita saya nak khabar sini, projek ini adalah group projek. Okey, nanti saya akan bagi deadline bila perlu disiapkan. Dan grup projek ni awak tengok, awak kena discuss sama sendiri, dan markahnya saya akan ambil secara purata lah. Setiap orang daripada grup tu kena masing-masing kena hasilkan keunikan yang tersendiri. Okey, kemudian saya nak hasil yang awak ambil, setiap orang daripada grup tu ambil, hantar kepada ketua. Okey, hantar kepada ketua, dan ketua kena susun gambar-gambar tu, jadikan dia sebagai slide presentation, dan ketua kena present dalam bentuk video pada masa yang akan ditetapkan lah untuk grup projek ni. Jadi saya nak setiap tim dia kena brainstorming, kena discuss betul-betul, buat research betul-betul, gambar yang macam mana, kena pasti gambar. Okey, si A katakan, awak kena, kita orang dah study, contohnya ketua ni kata kan, okey dah study lah, apa kata ini adalah 5 pilihan yang kita perlu buat. Okey, A mau buat gambar ni, B buat gambar ni, C buat gambar ni. Itu dah seterusnya sampai habis untuk semua pulang tu. Jadi bila present tu, nanti gambar tu semua lain-lain, dia tak sama betul. Pastikan gitu. Lepas tu bila present, ketua kena buat video. Bila keluar gambar pertama, ketua kena beritahu dia, gambar ni konsep dia gini. Gambar kedua konsep dia gini. Yang tekan ambil tu kena beritahu dia ambil ni,
Kenapa dia ambil tu? Gambar tu kena ada cerita tau. Gambar tu jangan apa, bila orang tengok orang tak faham. Tu antara ciri-ciri ya. Kita dah belajar kan, gambar ciri yang baik ada 5 tu kan. Orang tengok balik, antaranya adalah gambar tu mampu bercerita. Maknanya bila orang tengok tu, orang faham lah tengok gambar. Dia tak mau timbul gambar bila keluar saya sebagai juri, saya tak faham gambar ni tujuan apa, tak nampak tujuan apa. Jadi pastikan gambar tu ada tujuannya, dan orang dah dapat sekali imbas tengok tu tahu dah, oh gambar ni tujuan ni, orang nak cerita ni apa. Okay, jadi saya tak mau tengok tau aksi last minute. Ketua kena pandai monitor lah. Kena pandai monitor. Sekiranya ada dalam grup ni, biasalah dalam grup tu mesti ada orang malas tau. Malas, dia buat kerja sambil level, last minute ketua dia akan nak suruh tau, last minute juga. Jadi ketua harap PM pada saya, okey, beritahu, oh si pulang lebih si pulang ni memang malas, kita orang ada akan nak suruh dah. Jadi akar dia tu, maka dia akan dipotong daripada grup lain. Kata unfair lah, semua kerja kuat belaka, tiba-tiba seorang malah, tiba-tiba dapat makan sama, unfair. Jadi ketua boleh bagi laporan pada saya. Jadi orang tu disalahkan ketua, sebab ketua buat keputusan adalah berdasarkan undian daripada grup tu. Anggota grup tu yang bagi maklumat semua dah bersetuju, oh orang ni memang wajar dia kena tindakan lah. Jadi saya akan potong lah maka dia akan kurang daripada orang lain. Tadi buat apa lah. Jangan orang malas tu rasa bersati pula, dah memang gitu, awak malas satu suruh. Okey, so saya harap awak faham dan jelas projek yang akan awak buat nanti. Saya akan bagi maklumat yang detail lah pasal projek ni dekat Google Classroom nanti. Okey, so setakat tu untuk kali ni. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.